Dan suatu cerita betul tak? Bermula semayang orang yang tidak menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Ini bukan hadis Nabi, bukan kenyataan daripada Nabi, cuma satu cerita. Paling-paling tidak untuk memberi kesedaran yang kuat kepada kita betapa pentingnya ibadat solat itu, sehingga ada Tuhan menolaknya. Ada orang yang semayang, persemayangnya Tuhan tolak, apatah lagi orang yang tidak semayang. Jadi 10 perkara ini bahwasanya semayang mereka itu tidak diterima oleh Allah SWT. Paling-paling tidak kita tanya kepada diri sendiri. Mudah-mudahan kita jangan terlibat dengan 10 perkara ini. Kalau ada, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pertama, semayang orang yang tidak berjamaah. Maksud tuan-tuan perempuan, ada orang semayang berjamaah, dia pun ada, tapi dia semayang seorang-seorang. Dia tak mau semayang berjamaah, maka semayang seorang-seorang dia itu ditolak oleh Allah. Sebab dalam Islam, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Jemaah tu ada, kecuali dah tak ada sembahyang berjemaah, dia sembahyang seorang-seorang, itu diterima. Sekarang orang ada sembahyang jemaah tapi dia sembahyang seorang-seorang. Pun Islam izinkan atas beberapa sebab. Boleh kita sembahyang seorang walaupun sembahyang berjemaah ada. Pertama, apabila kita meragui kemampuan imam. Kita main sembahyang jemaah, kita tengok-tengok, lah dia ni kata imam, motor tu hilang kat dia motorbike dia, lu sapu. Tiba-tiba dia jadi imam. Kita meragui kemampuan imam. Ataupun kita tengok imam melakukan kesalahan. Kita masuk-masuk tengok nak sembahyang berjemaah, kain tu imam ada najis. Maka pada masa tu kita tidak boleh lagi berjemaah. Islam ini cantik dia, dalam beberapa keadaan tegas tetapi ada kelonggaran, ada rukhsah. Maka dengan sebab itu, seberapa mungkin yang boleh, bila ada saja orang sembahyang berjemaah, jangan sama sekali kita sembahyang munfarid. Munfarid ini sembahyang seorang-seorang. Bayanglah kita berjamaah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Islam suruh. Alangkah bodohnya orang yang hidup dalam masyarakat tetapi tidak bermasyarakat. Bodohlah orang sembahyang berjamaah ada, dia tak mau pergi masuk sama, sedangkan kelebihan dia amat-amat istimewa. Itu satu. Dua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat hartanya. Bukan zakat badan fitrah Ramadan. Zakat harta ni Allah anugerahkan kepada dia senang, mewah, lebih daripada perbelanjaan. Tetapi lihat untuk mengeluarkan zakat, semayang dia, semayang itu ditolak oleh Allah. Berapa ramai di kalangan masyarakat umat Islam masa kini yang malas untuk mengeluarkan zakat. Bukan zakat malas, dia terlalu sayang. Daripada dia bagi zakat, lebih dia gunakan untuk diri sendiri. Awas, solatnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah. Oleh kerana itu, tuan-tuan puan, apabila kita sedikit keistimewaan Allah bagi pada kita, lebih kena keluar zakat itu bukan kita punya. Itu asnaf yang 8 punya. Kena bagi. Tapi keliru di kalangan masyarakat kita ini, orang suka bagi zakat kepada anak yatim. Tak ada asnaf yang 8 tu anak yatim. Tak ada. Buka Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa bis sabil wal amilin wal ghamilin sebagainya. Tak ada wal yatama. Tak ada. Jangan lebih bagi zakat kepada anak yatim, kecuali anak yatim itu miskin, kita bagi atas dasar miskin, bukan atas dasar anak yatim. Hari keliru dan bercelaru di kalangan masyarakat umat Islam. Buka, tengok asnaf yang apa mana ada anak yatim. Jadi kalau anak yatim itu bapak dia kaya, janganlah dia bagi. Ataupun bapak dia kaya, apa bapak dia dah mati. Soalnya sekarang ialah dalam beberapa keadaan cantiknya Islam. Ada satu India, perempuan, cikgu, ketua sekolah.
Dia orang kaya lah. Orang pergi bagi zakat dekat dia. Dia telefon dekat saya, kampung dia dekat. Tapi Ustaz, pasal apa ada orang bagi zakat sama saya? Suami saya pun dia kerja cikgu juga, pengetua juga. Saya pun pengetua sekolah. Kami punya pendapatan dekat 6,000 sebulan. Pasal apa orang bagi zakat? Saya kata cikgu terima. Cikgu layak untuk menerima zakat. Cikgu terima bukan atas dasar miskin, tapi atas dasar mu'allafati qulubihim, atas dasar mu'allaf. Kenapa haram? Ya, macam amil. Kadang-kadang dilantik amil, dia tu kaya dah, dia berhak dapat buat amilin. Ini kadang-kadang kita keliru dan bercelaru. Tambah pula akhir-akhir zaman ini banyak sangat perkara-perkara keliru dan bercelaru di kalangan masyarakat umat Islam tentang peraturan-peraturan yang ada hubungan dengan Islam. Kita tengok baru-baru ini Mufti Perlis sekarang ini, Dr. Juanda, dia tak suruh, dia tak jangan melakukan akad nikah dalam masjid. Tak bagi dia. Dia kata melakukan akad nikah dalam masjid itu adalah mengikut budaya Kristian. Kristian akad nikah dalam gereja. Pasal apa kita pergi akad nikah pula dalam masjid? Dia tak bagi itu. Mufti pada sekarang ini timbul kontroversi. Tuan-tuan, perempuan semua bermacam-macam lah sekarang ni. Kejadian berlaku pun bermacam-macam. Kita tengok sahabat 4 hari yang lepas, 5 hari yang lepas, satu orang suami umur 54 tahun, sakit kecemasan, darah tinggi, duduk tidur, dah bangkit tak boleh, 8 tahun. Isteri dia tendang, terkajang suami dia tu. Suami dia ambil bantai tutup, kepala tutup, tolonglah, jangan tendang saya apa semua. Ni isteri sekarang ni, jaga-jaga, apa jaga-jaga. Ya, dia sanggup tendang terkajang suami dia. Cukup kita risau suasana sekarang ini. Ya, maka dengan sebab itu satu macam boleh berlaku yang tidak pernah terfikir oleh kotak pemikiran kita. Warga Jepun tak pernah terfikir pun satu masa nanti negara dia akan diserang tsunami demikian rupa. Gerun kita tengok. Ya. Tuhan menggunakan ayat. Woi, ayat saya serang Jepun ni. Rumah dia boleh angkat. Mana barang? Rumah dengan kereta dengan Tuhan gunakan ayat yang tak ada apapun nilai dia. Tapi itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi segala-galanya. Nabi kata 14 abad yang lalu kiamat tidak akan berlaku kecuali pada hari Jumaat. Berlakunya tsunami di Jepun tepat hari Jumaat. Dan saya baca satu rencana, satu orang ulama berpendapat. Dia kata sekarang sudah banyak berlaku gempa bumi. Kalau ada berlaku gempa bumi, akan adalah berlaku gempa langit. Tunggu. Wassama'i wattariq. Langit yang melengkung di atas kepala kita sekarang, satu masa dia akan gugur sekeping demi sekeping jatuh ke bumi ini. Jatuh masalah. Itu dipanggil gempa langit. Kita tak pernah terfikir apa, kita seronok ya bangkit pagi. Satu masa nanti itu dia baru sekali tengoklah kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam serba mungkin, walaupun kita kata tak mungkin, tapi bagi Allah itu adalah kun fayakun. Maka jadi di sini orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, orang itu salat, semayangnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi ditekankan pada zakat harta, bukan zakat badan. Sebab itulah zakat ini peranan dia ialah untuk membersihkan seluruh harta kita. Tuan-tuan perempuan kalau siapa rajin keluar zakat, jangan sayang harta dia bersih. Rumah banglo dia, kereta dia, ladang kelapa sawit dia, segala harta dia bersih. Hasil daripada dia mengeluarkan zakat. Jangan kita sayang. Bahaya dia, solatnya ditolak. Pergilah masjid tiap-tiap malam Jumaat, tiap-tiap waktu sembahyang, zakat tak keluar. Solatnya ditolak oleh Allah.
Ketiga, semayang orang yang berbuat zina. Sekarang ini zina berlaku di merata-rata tempat. Malah sampai ke tahap tidak ada kawanan lagi dah. Kita nampak di Johor Bahru baru ni sahabat dia bina rumah atas pokok. Buat atas pokok kita baca sahabat. Rupanya daripada keluar zina atas pokok tu. Buat kuasa tak boleh naik. Nampak ya, kalau tak pada usia sekarang sampai ke tahap yang macam itu. Dia tak kira semayang dia Tuhan tolakkan, Tuhan tak terimakan, dia tak minta. Sebab gagal untuk melawan hawa nafsu. Amarah bisu yang sentiasa menyeru kepada buat jahat. Itu sekarang ini macam-macam cara dia buat supaya penguasa tak boleh naik. Anak ni kapan? Pokok. Bukan senang dulu. Tengok. Dia jadi bermacam-macam hari ini. Keempat, semayang orang yang memakan riba. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Ar-rashi wal murtashi binnar. Berapa ramai orang yang makan harta riba sekarang. Bila makan saja harta riba, membesarlah darah daging kita dipersumbat-sumbat yang kurang sehat. Karena itulah tuan-tuan sahabat kemarin, tuan-tuan perempuan pun baca, saya fototek ni di Johor Bahru. Kopi campur gelatin babi, lemak babi. Sudah 70 tahun kedai ini beroperasi. 80% pelanggannya adalah orang Islam. Sebut kopi itu dicampur dengan lemak babi. Beratus cawangan dia di Lembah Kelang dan Shah Alam. Berapa ramai umat Islam hari ini darah dagingnya membesar hasil daripada sumber yang haram. Ni bersumber yang haram saja hitam. Hitam pekat. Tak nampak masjid, tak nampak surau, tak nampak pengajian, tak nampak ibadat, tak nampak apa. Pasal gelap. Pasal apa gelap? Ni dia. Ni baru kopi. Kopi tu banyak kedai Cina yang umat Islam minum. Dia campur dengan lemak babi. Itu kopi. Semua kopi kedai itu lebih khas. Jabatan Kimia pergi cek memang betul. Bahan campurannya adalah daripada lemak babi. Apabila umat Islam makan habis, itu baru kopi. Tu ayam tu sebelah kan supermarket tu. Siapa sembelih? Mati ke apa-apa kita pun tak tahu. Yang kita tahu balik masak makan. Membesarlah darah dagingnya daripada sumbat yang haram. Tu sotong yung taupu. Woi, sotong yung taupu tu apa dia gantung kembang-kembang tu. Dah 4 tahun tak tahu ni. Tak tahu bulan depan saya nak bawa mai gantung kembang lain. Tu ada kembang tu. Ya, tuan-tuan, dia buat dengan apa? Dia rendam dalam air apa? Mau Islam makan. Tu satu keluaran baru ni ikan bilih di Langkawi tu, tempat buat ikan bilih tu. Orang pergi tengok-tengok, anjing duk berak, duk kencing, duk apa semua buat ikan bilih dia jemur. Hampa beli. Balik-balik memasak makan. Hitam lah. Sebab tu masjid Sungai Sunyi sepi. Pasal ini hitam. Tuan-tuan perempuan boleh main pagi ni kira hati tak hitam lah. Cerah lah. Kira cerah lah. Tapi cerah pun tak berapa cerah. Alhamdulillah. Pasal apa saya kata cerah? Tuhan membuka pintu hati tuan-tuan perempuan ni. Bukan senang nak main ni. Aku dah meluat dah tengok muka Ustaz hari ni. Tapi main juga lah. Pasal hati ni cerah. Ni Tuhan buka pintu hati ni. Berapa ramai orang yang tak pernah pergi masjid walaupun rumah dia tepi masjid. Pasal hitam. Hitam tak boleh buat apa. Mudah-mudahan jagalah hati masing-masing ni. Ya. Ini pun jagalah. Mudah-mudahan kuat iman. Tapi kita tu kurang kuat ni pun yang main pagi ni pasal tak hujan. Kalau hujan Nabi. Maka dengan sebab tu jaga. Ini contohnya. Banyak perkara-perkara yang haram yang kita makan minum. Itu perkara yang haram. Perkara yang halal. Tapi hasil daripada duit yang haram. Satu lagi bab. Ni. Halal beli barang balik anak.
plastik buku-buku balik anak. Duitnya dia haram. Tipu sana, tipu sini, klaim sana, klaim sini, macam-macam cara buat. Balik bagi anak, bini makan. Bila anak bini makan, dia anak hitam, tak teringin pun nak main mengaji, tak teringin pun nak pergi masjid, tak teringin pun nak pergi surau. Tak ada apa, sebab dalam adalah hitam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebab tu kita kena pelihara dia, kena selalu makan pil penawar untuk memutihkan hati yang hitam. Antara pilnya ialah ni mengaji ni. Sebab itulah tuan-tuan, di antara orang yang diiktiraf oleh Islam sebagai mati syahid akhirat ialah orang yang sedang menuntut ilmu. Sedang menuntut ilmu dia mati. Matinya adalah mati syahid akhirat. Allah akan bagi pahala di akhirat itu. Tapi jarang kita jumpa orang mati sedang mengaji. Orang mati sedang semayang ada. Orang mati sedang mengaji jarang ada. Jarang. Ya. Pasal apa Ustaz? Sebab orang yang sedang menuntut ilmu sekarang ini bernaunglah dia di bawah sayap malaikat. Ni kita sekarang ni. Malaikat lalu dia tengok ada majlis pengajian, dia masuk dia buka sayap. Bernaunglah kita semua di bawah sayap malaikat. Malaikat pun tengok sekian-sekian orang hari ni, dia kena cabut dulu. Dia main. Dia main tengok, dia sedang mengaji. Dia tunggu dulu. Dia tak mau kacau. Sebab dia sayang kepada orang yang menuntut ilmu. Tak pernah kita jumpa orang yang sedang menuntut ilmu mati. Ya Allah, kita semua ni. Alhamdulillah lah Tuhan tak bagi kita nampak sayap malaikat. Seronoklah. Bayangkan tuan-tuan perempuan kalau kita nampak sayap malaikat. Kalau hampa nampak sayap malaikat, hampa bukan jadi mengaji. Hampa nak kerja tengok sayap. Penat saya mengajak dekat sini. Itu istimewa. Di antara orang yang juga diiktiraf oleh Islam sebagai mati syahid akhirat, orang yang mati penyakit busung perut. Busung. Sini panggil apa? Busung lah. Dia berbusung, berkepat. Menghadapi penderitaan keperitan hidup yang amat sangat kita tak pernah jumpa. Mati dia dengan kerana busuk tadi, itu syahid akhirat. Yang ketiga, orang yang mati syahid akhirat ialah orang yang mati kena hawak. Hawak tu macam ayam satu reban tu, habis dia sapunya. Kalau kena pada manusia mati kerana penyakit hawak ni, syahid akhirat. Yang keempat, mati tenggelam kapal. Masa kapal dia kena dialun ombak, di lambung ombak tu dia tu nampak suasana masa tu Allah. Tuhan saja yang tahu, tiba-tiba kapal tu tenggelam. Mati dia. Mati itu mati syahid akhirat. Ya, kita menghadapi suasana tu. Ada orang tanya saya, Ustaz, orang pergi mancing dia tenggelam mati. Syahid ke tak? Oh, senang banyaklah kira mancing ya. Tu. Lagi orang yang mati syahid akhirat ialah orang yang dalam perantauan. Dia merantau pergi keluar tempat negara orang, tiba-tiba dia mati. Upacara penyelenggaraan jenazah dia pun mungkin luar biasa, atau bukan tempat dia, bukan negara dia. Mati itu adalah mati syahid. Syahid akhirat. Juga syahid akhirat ialah orang perempuan yang mati bersalin. Ya, Tuhan nilaikan 9 bulan 10 hari ibu tadi mengandung. Tiba-tiba di saat dia melahirkan anak, dia mati. Allah letakkan dia sebagai mati syahid akhirat. Bukan jaga, pelihara dia. Putih dia disik. Satu tanah perkuburan, kena projek pembangunan jalan raya. Majlis Agama Islam Kedah mengarahkan Jabatan Agama Islam Sik pindahkan kubur ni sebab dia kena jalan raya. 12 mayat tak mampu. 12 mayat. Elok
masih lagi berbungkus dengan kain kafan walaupun sudah 20 tahun. Salah satu mayat ni ialah mayat satu orang perempuan yang mati bersalin. Ini elok juga diiktiraf oleh Islam sebagai syahid akhirat. Maka dengan sebab itu kita pun tidak tahu, mudah-mudahan apabila yang lagi satu ialah orang yang sedang asyik beribadat. Asyik beribadat tu dia ada nilai dia. Kita jangan jumpa kira tak ada asyik dia, tapi bila sampai pada satu tahap kita betul-betul jiwa kita ni asyik beribadat. Kadang-kadang ada orang dia berzikir pun asyik, untuk tahlil tu la ilaha illallah tu dia punya asyik dia, orang dah habis berhenti dia tu jalan tu sambung lagi. Asyik tu kadang-kadang ada orang berzikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah baca itu asyik. Semayang pun ada orang yang asyik. Asyik tu mati, maka Islam terima dia sebagai pemati syahid akhirat. Asyik kita belum sampai. Macam semayang lah. Kadang-kadang semayang tu punya seronok semayang tu. Itu asyik tu seronok. Dengar tu imam baca surah tu pun punya panjang, tapi kita tak rasa pelik. Oh, baru ni semayang satu tempat. Imam dia tahfiz, budak baru 16 tahun. Belajar ke Bukit Tajam. Saya datang mengajar semayang Isya, duduk di belakang dia. Oh, kalaulah ini anakku. Saya kata dulu lah, sejuk hati aku. Dia baca surah mana-mana kita pun tak tahu. Panjang, lagi pula dia alun tu, menyebabkan kita tak mau nak rokok. Macam malam tadi tuan-tuan tengok Akademi Al-Quran. Weh, apa tengok ke dah? Kita tengok dia baca, saya susah duduk depan. Tak tahu nak cerita, punya sedap dia. Itu asyik. Dalam keadaan asyik dia mati. Mati itu adalah syahid akhirat. Kita semayang tak sampai ke tahap asyik. Tak sampai. Tambah pula orang perempuan. Sebelum semayang dia pergi dia kain. Tengah-tengah nak semayang, Allahu Akbar, hujan turun. Allah. Basahlah, basah. Ya. Nilai semayang itu dah betul-betul kita ni terlalu rendah. Rendah. Ya. Sebab itulah bila kita tahiyat ujung jari ini parat dengan kepala lutut. Tapi ramai orang tahiyat dia pergi letak atas kepala lutut. Sah, tapi nilai tahiyat tu kurang. Dia letak tangan di atas kepala lutut. Lepas tu semayang pula anak buka radio. Asyik korang, tak ada. Tapi semayang sah. Jangan takut. Sebab itu di antara perkara-perkara yang membatalkan semayang tak ada ditulis tidak khusyuk dalam semayang. Artinya puan-puan tuan-tuan semayang tidak khusyuk, semayang itu sah. Cuma pahala saja kurang, itu saja. Bukan senang nak dapat tahap khusyuk 100% dalam asyik ni. Apa semayang khusyuk 100% kan? Tengok hidung pun tahu. Ya, tambah rumah tepi jalan kereta api. Kudu-kudu. Dia boleh pergi sana tu. Kereta api barang. Kereta api barang. Dia boleh pergi sana. Tapi bayar tu sah. Bukan senang nak suatu praktisnya. Rumah tepi jalan. Allah. Ambulan lalu. Fikir kita pergi sana lah. Weh, mengaku lah. Sah dia pergi sana tu, dia pergi kat ambulan tu. Siapa anak beranak pula. Lepas tu dia cari orang mengandung. Kawan ni. Lama-lama rokok menapa. Tak senang dia. Tapi bukan susah untuk kita nak mendapat tahap khusyuk yang maksimum. Bukan susah. Dia perlahan. InsyaAllah kita akan sampai ke tahap ini. Kekalkan juga. Kekalkan.
Iza takarrara tahaqqaqa. Bila kamu ulang dia menjadi tahqiq, akhirnya Allah. Contoh boleh beza semayang tuan-tuan dan perempuan sekarang dengan semayang dulu. Apa boleh beza sekarang? Ya, dulu lain. Dulu. Sekarang tak boleh ubah.